أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang bagi Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, tibalah pengurusi JK Surau, seluruh para muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya syukur pada Allah atas semua pinjaman yang Allah taala berikan pada kita. Alhamdulillah berada kita di tempat yang amat dicintai ataupun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak kelebihan ataupun ganjaran yang bakal ataupun yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, Masya Allah. Ya. Antara banyak-banyak kelebihan tu ada 4 yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Yang pertamanya, dinaungi oleh sekalian para malaikat. Ya, mereka berada dalam majlis ilmu ni akan dinaungi oleh sekalian para malaikat. Ya. Yang keduanya, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat daripada Allah mencurah-curah turun kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Setakat melintas pun dapat rahmat, apatah lagi memang yang duduk dalam majlis ilmu, ya. Yang ketiganya, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Maka orang yang berada dalam majlis ilmu, insya-Allah hatinya tenang. Ada masalah macam mana pun, walaupun tak selesai masalahnya, hatinya tenang, insya-Allah, yakin. Ya. Yang keempatnya, ganjaran yang cukup istimewa bagi kita, sehingga salah seorang di antara sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab, pernah terima ganjaran ini. Ya, menangis dia di hadapan sekalian para sahabat. Tapi cerita Ubay lain. Cerita Ubaynya Allah Ta'ala kirim salam dekat dia, tuan-tuan. Ya. Yang kita ni cerita kita apa dia? Cerita kita yang Nabi sebut وَذَكَرَهُمَ fi man 'indah. Allah Ta'ala sebut nama kita satu persatu di hadapan sekalian mereka yang berada di sisi Allah. Siapa yang berada di sisi Allah Ta'ala, itulah antaranya sekalian para malaikat. Kena ingat, makhluk Allah Ta'ala paling ramai apa dia? Malaikat. Lebih ramai daripada bintang-bintang yang ada. Lebih banyak daripada batu-bata, daripada debu-debu, daripada pasir-pasir yang ada di atas dunia ni. Lebih banyak lagi bilangan malaikat ni, ya. Mendengar nama kita disebut oleh Allah Ta'ala. Siapa lagi yang berada di sisi Allah, itulah terdiri di kalangan para anbiya, para nabi-nabi, 120,000 orang. Ya, semua nabi-nabi ni dengar nama kita disebut oleh Allah Ta'ala. Dan di antara 120,000 ni, ada di antara Nabi yang diangkat menjadi Rasul, 313 orang. Dengar nama kita disebut oleh Allah. Dalam 313 Rasul ni, ada Rasul yang diangkat sebagai Ulul Azmi. Bukan. Ni, Rasul yang wajib kita imani, 25 orang, tuan, dalam Quran. Ya. Jadi mendengar nama kita disebut oleh Allah. Dalam 25 orang, ada 5 Ulul Azmi. Dengar nama kita disebut. Dalam 5 orang Ulul Azmi ni ada seorang yang paling istimewa. Siapa dia? Nabi SAW. Ya. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, berbahagialah. Sebab Allah Ta'ala telah memperkenalkan kita di hadapan Nabi SAW
Walaupun kita tak pernah jumpa baginda semasa hidup. Mimpi pun mungkin tak pernah, tuan-tuan, ya. Jadi walaupun tak pernah, tapi nama kita disebut oleh Allah Ta'ala di hadapan Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan dekat akhirat nanti Rasulullah kenal kita. Ya, umat yang senantiasa melazimi diri menghadirkan dalam majlis-majlis ilmu, insyaAllah. Baik. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, hari ini kita masuk bab yang ketiga. Amalan kecil berpahala besar. Pertemuan yang lepas kita sentuh berkaitan tentang puasa, kalau siapa ingat, tuan-tuan. Ya. Hari ini kita akan sentuh bab yang ketiga, apa dia? Amalan kecil berpahala besar, itulah bersedekah. Bersedekah. Ya. Jadi mukaddimahnya apa dia? Mukaddimahnya ni, sedekah ni berasal daripada perkataan, ya, kalau tuan-tuan perasan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat para nabi. Apa dia? Ada 4 sifat para rasul. Apa dia? Siddiq. Apa dia? Siddiq yang benar. Ya, dia dekat-dekat dengan sedekah juga tu. Ya. Jadi sedekah ni maksudnya apa dia? Yang benar. Ya, benar apa? Membenarkan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa janji daripada Allah Ta'ala? Ya, iaitulah antaranya orang yang bersedekah ini dilipat kali gandakan pahalanya sampai 700 kali ganda. Dalam hadis pula Nabi sebut apa dia? Orang bersedekah ni Allah Ta'ala layak ataupun Allah Ta'ala boleh bagi lebih daripada 700 kali ganda. Dia bukan limit sampai 700 je. Bahkan Allah Ta'ala boleh kalau nak bagi lebih daripada tu. Kelebihan ataupun keutamaan sedekah. Ya, banyak orang yang sedekah ni orang yang telah membenarkan janji Allah. Siapa yang kikir ataupun susah nak sedekah, tak yakin dengan kelebihan sedekah, ya, takut-takut termasuk dalam golongan mereka yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Cerita pasal orang yang dusta terhadap janji Allah, surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, orang yang mendustakan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam mereka yang telah mendustakan agama. Sebab sedekah ni pun salah satu di antara cabang-cabang agama, tuan-tuan. Ya, jadi apa yang Allah Ta'ala janjikan, apa yang Nabi SAW janjikan, dia tak percaya, dia tak beriman, maka orang ni telah mendustakan agama. Ya, dia hati-hati. Kalau tak nak sedekah, keputusan tak nak sedekah, itu terletak diri sendiri. Tuan-tuan. Tapi jangan sampai dia menafikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Betul ke sedekah ni kata sampai 700 kali ganda ni? Tak percayalah. Tuan-tuan. Kalau dah tak percaya tu, kau tak nak sedekah, satu hal. Tak percaya pula apa yang Allah Ta'ala firmankan. Ni, yukadzibu biddin, dustakan agama. Ya, dia tak tahu ganjarannya besar. Sampai ada di antara umat Rasulullah ni yang minta dengan Allah Ta'ala untuk kembali semula ke dunia semata-mata nak bersedekah. Sebab apa? Sebab ganjarannya istimewa. Dalam hadis disebut pula oleh Nabi SAW, idza mata bani Adam. Ini hadis yang biasa guru-guru kita baca, ibu-ibu ayah. Apa dia? Bila matinya anak Bani Adam ni, semuanya terputus. Semuanya terputus, tak ada apa dah. Walaupun semua ikut dihantar ke kubur, semua pakat balik. Yang tinggal apa dia? Amalan dia. Amalan yang soleh ialah peneman kepada anak Bani Adam. Tu, amalan soleh itulah duk teman dia di alam barzah yang sunyi, di alam barzah yang gelap gelita, sampailah dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian apa dia? Doa anak yang soleh, anak-anak soleh, solehah doakan kita. Itu pun wujud dapat anak soleh, solehah. Hari ni anak-anak pula, tuan-tuan, lain macam hari ni. Anak-anak ujian-ujian diorang lah, tuan-tuan. Ya. Ni belum ujian cucu-cucu kita lagi ni. Ya, yang mana ada cucu ni ujian cucu lah kot. Ya. Zaman anak-anak kita ni, tuan-tuan, cabarannya, dugaannya, ya Allah, cukup mencabar daripada zaman kita dulu. Ya, zaman diorang lebih mencabar ni. Kalau berjaya mendidik mereka, alhamdulillah. Tak berjaya, innalillah. Macam tu je. Berjaya didik, alhamdulillah lah. Tak berjaya, nak buat macam mana? Ujian pada kita Allah Ta'ala bagi. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita dekat sini semua soleh-solehah. Anak yang soleh-solehah ini dia yang terpanggil, terfikir, terdetik untuk mendoakan untuk mak dengan ayah dia sehari semalam 5 kali. Kenapa sehari semalam 5 kali? Ni, lepas solat fardu ni. Ya, tak dapat tidak kena doakan kesejahteraan mak dengan ayahnya di alam barzah sehari semalam 5 kali, tuan-tuan. Yang mana terlupa nak doa, doalah lepas solat sunat. Lepas solat fardu dia terlupa, doa lepas solat sunat.
Lepas solat sunat pun terlupa. Ni memang nak kena sunat balik ni. Lepas solat sunat pun terlupa juga tuan-tuan. Bila lagi nak doa? Takkan lepas makan nak doa untuk mak ayah. Waktu itulah antaranya mengingatkan kita kepada Allah untuk minta pada Allah Ta'ala supaya merahmati akan kedua ibu bapa kita. Itu doa anak yang soleh. Yang ketiganya pun dia sedekah jariah. Sedekah jariah. Amalannya biasa-biasa. Tapi ganjarannya luar biasa. Berjalan pahala tu. Berjalan pahala tu sampai bila? Sampai hari kiamat nanti ni. Jadi kita ni duk kumpul ladang pahala dekat akhirat nanti. Tapi ada syarat. Ada syarat-syaratnya. Siapa yang nak sedekah dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa dia? Salah satunya solat jangan tinggal. Orang yang tak solat tapi dia bersedekah, amalan tu tertolak. Orang yang tak solat tapi ada anak soleh doakan dia, doa tu tertolak. Jadi anak tu, contoh tuan-tuan. Tuan-tuan anak yang soleh-soleh. Tuan-tuan sendirilah anak soleh-solehah selalu doa untuk mak dengan ayah. Katakanlah arwah mak, arwah ayah ni orang yang tak pernah solat. Tak pernah solat tuan. Dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi ada belajar sini. Dosa-dosa besar. Tuan-tuan, dalam kitab dosa-dosa besar tuan-tuan, orang yang tak pernah melaksanakan solat, jadi doa siapa pun dia tak akan dapat manfaat. Dia tak akan dapat manfaat daripada doa sesiapa pun. Jadi anak ni seorang anak, dia tahu mak dengan ayahnya tak pernah solat waktu hidup. Adakah anak ni perlu tinggalkan doa? Tak, kewajipan anak tu kena doa juga. Kewajipan daripada anak tu menunjukkan dia ni anak soleh-solehah, dia kena doa juga untuk mak dengan ayahnya. Cuma adakah mak dengan ayah terima manfaat doa tu? Tak. Sebab apa? Sebab kuncinya hilang tuan-tuan. Kunci untuk pastikan dia dapat manfaat doa tu dah hilang. Dia tak buat langsung. Apa dia? Solat 5 waktu. Itu penting. Sebab tu orang tu walaupun rajin bersedekah macam mana sekalipun, solat dia fail. Solat dia gagal. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala gagal, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa, rugi macam tu je, Masya Allah. Antara kita nak bagi sedekah kita terima, yang kedua apa dia? Mesti sumbernya daripada sumber yang halal. Kalau menang spot toto nak bagi tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan, ada orang ingat ke spot toto ni tuan-tuan? Benda ni tak haram ada. Dia ada nak murid seorang. Nak murid lelaki. Tuan-tuan, bila kita ajar dekat dia, dia kata spot toto ni haram. Dia kata, Ustaz, nenek saya main kat rumah. Rupa nenek dia main spot toto. Tuan-tuan, main nombor ekor. Dia tak apa, Ustaz, balik nanti saya nak tegur nenek saya. Saya kata kalau nak tegur nenek ni hati-hati sikit. Kalau cucu, pangkat cucu pula kan. Kau kena tegur elok-elok, tak boleh main sembrono tegur. Okey lah Ustaz, tak apalah, doakan dia. Rupanya nenek dia marah dia balik. Balik cuti tu, nenek dia marah. Ustaz, betul, nenek saya marah saya balik. Nenek saya kata apa? Apa yang haramnya arah? Rupanya ada lagi orang yang jahil berkaitan tentang ni, apa tu, nombor ekor ni. Apa yang haramnya? Aku bukan guna duit ayah kau. Dia marah kat cucu dia balik. Aku bukan guna duit ayah kau, aku guna duit aku sendiri. Kata si nenek tu, nak menghalalkan tindakan dia beli nombor ekor. Dia kata dia guna duit dia sendiri. Menang Alhamdulillah, tak menang aku cuba lagi. Menang cuba nasib je. Tuan-tuan, dia tak tahu perkara tu haram. Katakanlah si nenek tu menang loteri tu kan. Cabutan bertuah nombor ekor tu, katalah dia menang tuan-tuan. Mau dia sedekah kat masjid tu. Tuan-tuan, masjid boleh terima tak? Masjid boleh terima, tak ada masalah. Tuan-tuan, masjid boleh terima. Cuma dia punya sedekah tu, yang walaupun namanya sedekah, mukanya ikhlas, hatinya ikhlas, atas faktor bersyukur pada Allah Ta'ala menang loteri tuan-tuan, tetap amalan itu Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sumbernya daripada sumber yang haram. Saya bawa jemaah pergi Turki. Pelajar saya pun belajar dekat Turki tuan-tuan. Tahun depan ni lepas raya puasa. Bukan lepas raya, dalam raya puasa tuan, ada jemaah kita akan bawa ke Turki 2 MPV insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dekat Turki ni, orang Turki ada di antaranya yang main judi lagi. Tapi dia tak rasa benda tu haram. Diorang tak rasa benda tu haram. Kadang tour guide yang sama-sama dengan kita tu pun tengah naik van ataupun naik bas ni tuan-tuan, dia tengok ada kedai jual arak, berhenti sekejap, dia arahkan bas tu berhenti, beli arak. Tapi dia seorang dalam minum. Musim sejuk kalau pergi tuan-tuan, dia minum sebab apa? Nak panaskan badan. Aku tahu orang Malaysia tak minum, tapi kita orang minum sebab nak panaskan badan. Tak haram. Suka-suka tuan-tuan, cakap tak haram. Naik bas tuan-tuan, jumpa kedai toto. Yang jual ni pun orang Islam juga. Cuma yang berfahaman sekular lah.
Ya, dia jual kawan, tengok kawan tu beli. Kawan tu beli tuan-tuan. Yang tour guide ni dia boleh cerita pasal solat jamak takdim, jamak qasar, hukum-hukum boleh cerita tuan-tuan. Tapi main judi, main judi. Ya, minum arak, minum arak. Bagi orang kat sana tu ada di antaranya, bukan semua, ada di antaranya masih berpegang minum arak tak haram, kemudian main judi pun tak haram. Ni. Ya. Kata kalau orang macam ni menang sport toto tuan-tuan, baiknya dia nak bersedekah kat tahfiz, katakanlah tuan, sedekah dia tu tetap pahalanya tak diberikan oleh Allah. Sebab apa? Sebab daripada sumber yang haram. Ya. Macam mana lagi amalan sedekah yang tak diterima oleh Allah Ta'ala? Bila mana bersedekah sebab nak menunjuk. Bukan kira jumlah, tapi kira hati. Ada orang kata, orang ni sedekah dia bawa cek besar-besar ni, kata ni tak ikhlas ni. Allah Ta'ala tak terima bawa cek besar. Yang terimanya cek kecil je, cek besar pun dia terima je. Tuan-tuan, itu gimmick je tuan-tuan. Ya, tak kira cek besar ke, cek kecil ke, tak ada cek pun tuan-tuan. Hari ni tak ada cek dah, QR je tuan. QR je hari ni mana ada cek dah. Ya, macam kita tak ada tabung bergerak tak ada kan? Ada dekat kalau dekat apa tabung bergerak ni tuan-tuan. Dekat tabung bergerak tu mana yang tak buat duit ada apa tu apa barcode barcode untuk ni buka handset dia scan je lah, dia scan je, dia transfer je duit ya, walaupun tabung tu bergerak duit dia tak bawa tapi ada barcode kat situ ya. Dia sedekah itu yang belum kira sedekah dengan senyuman lagi tu. Ada juga tabung lalu sedekah dengan senyuman pun ada juga, masya-Allah tuan-tuan. Dia sedekah ni tak kira cek besar ke cek kecil ke tuan-tuan. Asalkan sedekah sebab nak menunjuk, maka apa juga amalan ibadah dengan sebab nak menunjuk, maka amalan itu akan tertolak. Maka berhati-hati. Kelebihan pada orang yang belajar, maka dia tahu segala tipu ihlah daripada syaitan. Ilmu itu akan tegur dia supaya kekal pendirian. Buat apa pun ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu mukaddimahnya. Ya. Maka apa perbincangan kita pada hari ini berkaitan sedekah? Sedekah adalah bukti orang yang mengeluarkan sedekah itu mahu mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuan utama. Ya, kenapa bersedekah? Tujuan yang paling utama. Bukan kata sedekah di ibu-ibu ayah. Apa juga ibadah-ibadah yang kita buat, tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau solat kita semakin jauh diri daripada Allah Ta'ala, bukan solat tu bermasalah, kita yang bermasalah. Kalau kita melaksanakan puasa, puasa tak semakin mendekatkan diri pada Allah, bukan puasa tu masalah, kita yang bermasalah. Pergi haji dah banyak kali, rupa-rupanya masih menjauhkan diri daripada Allah, bukan yang haji tu masalah, kita yang bermasalah. Kita ni maksudnya orang yang melaksanakan ibadah haji itulah ya. Yang pergi umrah banyak kali sekalipun tapi semakin jauh daripada Allah, bukan ibadah umrah tu bermasalah, orang yang melaksanakan umrah tu mungkin bermasalah ya. Maka apa juga ibadah ibu-ibu ayah, tujuannya dekatkan diri kepada Allah, termasuk juga dengan sedekah. Kalau sedekah tapi solat tak datang, bukan sedekahnya masalah, tapi dia tu bermasalah ya. Sebab tu siapa yang sedekah kena niat betul-betul. Ya Allah, biarlah aku sedekah ni, ya Allah, dapatlah mendekatkan diri pada Engkau. Waktu dia sedekah ni, rupa-rupanya proses nak dekat diri pada Allah Ta'ala tu tak berlaku waktu tu. Sedekah lagi. Sedekah lagi tuan-tuan. Bila sedekah niat, ya Allah, jadikanlah jinak hatiku ini, ya Allah, nampak liar ni hati ni. Ya, niat sedekah tu untuk dekat diri pada Allah. Lama kelamaan insya-Allah hati yang liar itu akan dijinakkan oleh Allah sebab dia niat sedekah supaya dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh begitu, ya? Baik. Kemudian ini kerana harta adalah benda yang disukai oleh manusia. Kalau bab sedekah ni biasa sinonimnya dengan harta lah. Walaupun ada di antara para sahabat yang cemburu kepada orang-orang kaya yang ada pada zaman itu. Ya, satu hari ada di kalangan para sahabat datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami cemburu betul dengan orang kaya. Tuan-tuan, boleh tak cemburu dengan orang kaya? Boleh. La hasada illa fitnatain, kata Rasulullah. Tidak boleh ada hasad dengki kecuali pada dua perkara. Pertamanya pada rajulun atahullahu Qur'an. Yang pertamanya seorang manusia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Al-Quran. Al-Quran yang dia ada ni, dia baca tak kira malam, tak kira siang. Ini kelebihan orang yang mahir baca Quran ataupun kelebihan mereka yang hafal Quran. Orang hafal Quran tuan-tuan,
Ketika dia nak mengulang Quran sekalipun, maka afdal dia pegang Quran. Afdal untuk dia pegang Quran. Ya. Jadi apa tujuan dia menghafal Quran? Tujuannya supaya ketika susah untuk dia mencapai Al-Quran, maka Al-Quran masih boleh dia baca. Berbeza dengan orang yang tak hafal. Orang yang tak hafal Quran, kebergantungan dia terpaksa dengan Quran. Kalau Quran tak ada, dia tak boleh baca lah. Tak boleh baca. Sebab apa? Tak hafal. Tapi oleh kerana dia hafal Quran, tuan-tuan contoh hafal surah Yasin. Kalau ulama-ulama dekat Bangladesh, setiap kali lepas subuh dia akan baca surah Yasin. Niatlah ikut niat apa pun Allah Ta'ala akan permudahkan. Ya. Bahkan kelebihan orang baca Yasin setiap pagi, tuan-tuan, Allah Ta'ala mempermudahkan urusan dia pada hari itu. Buatlah urusan apa pun dipermudahkan oleh Allah. Jadi, ulama-ulama Bangladesh hafal Yasin. Tuan-tuan hafal tak Yasin? Mungkin hafal juga. Jadi ketika terhalang kita nak pegang buku Yasin ataupun pegang Quran, boleh tak kita baca Yasin? Boleh, sebab dah hafal. Tuan-tuan, wuduk tak ada. Alamak, nak ambil wuduk pun terpaksa berjihad juga ni. Berjihad tuan-tuan, nak ambil wuduk punya susah ni. Ya. Jadi walaupun wuduk tak ada, kalau tidak, kena ambil wuduk, pegang Quran. Oleh kerana dia tak ada wuduk, boleh tak dia baca Quran? Boleh. Tapi kata Imamul Haramain, siapa yang baca Quran dengan meninggalkan wuduk, dia telah meninggalkan suatu perkara yang sepatutnya diberikan keutamaan. Maknanya walaupun tak pegang Quran, tuan-tuan, ketika nak baca Quran, walaupun tak pegang Quran, ketika nak baca Quran, amalan yang paling afdal apa dia? Baca Quran dalam keadaan berwuduk. Kalau tak nak ambil wuduk, tak apa. Tapi kata Imamul Haramain, dia telah meninggalkan sesuatu amalan yang sepatutnya diutamakan. Ini kelebihan orang baca Quran. Boleh tak dengki dengan orang macam ni? Boleh. Kalau tak dengki, ibu-ibu ayah, iman kita ada masalah. Ni kena ingat ni. Ya. Tuan-tuan, kita jumpa sahabat-sahabat kita pandai baca Quran. Hati ni tak rasa cemburu. Sedap pula dia baca. Aku baca taklah sedap macam dia ni sekarang ni. Majlis. Dah habis ke belum? Majlis tilawah Al-Quran dengan hafalan Al-Quran dekat belum TC. Belum habis ke? Belum lagi kot dah. Belum lagi kan. Semalam rakyat Malaysia kita. Ya, duk memperdengarkan bacaan. Masya Allah, senyap dewan. Time negara lain baca Quran semua pakat bising. Adalah bising-bising sembang tuan-tuan. Tapi waktu peserta daripada Malaysia sedap. Bagus tuan-tuan. Tapi yang tak bagusnya ketika peserta lain baca dia bersembang, itu tak bagus dia. Ketika peserta Malaysia baca Quran semua senyap, bagus. Ya, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan Al-Quran pada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu dengar, wa ansitu, dan juga kamu diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Memang kalau ketika orang baca Quran, kita kena dengar, kena diam. Tapi peserta lain ketika baca Quran adalah bunyi sembang-sembang. Tuan-tuan, kalau seorang dua tak apa. Kalau dah satu dewan macam tu, tuan-tuan, tak bagi tumpuan dah. Nak dapat rahmat macam mana? Tapi ketika peserta Malaysia baca Quran, semua senyap. Bagi sokongan. Tak. Sebenarnya peserta lain ke, peserta mana sekalipun, ketika kita dengar Quran dibacakan, hendaklah kita dengar, kemudian diam. Untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mahir baca Quran, kita tak ada rasa cemburu pada orang macam ni, iman kita bermasalah. Yang keduanya kata Nabi, wa rajul atahullahu malan. Yang keduanya seorang manusia yang Allah Taala berikan kepadanya harta. Dia ada harta. Harta dia tu wa yufiquhu, dan dia sedekahkan. Tak kira bila-bila masa sekalipun. Oleh kerana dia ada duit, asal siapa je minta sumbangan dia akan bagi. Orang tak minta pun dia bagi juga. Ada orang cerita orang ada harta. Kita jumpa orang pemurah macam ni, kita tak ada rasa cemburu, tak ada rasa iri hati. Iman kita ada masalah. Ya, kena ada rasa cemburu. Cemburu macam mana maksudnya? Maksudnya kita kena jadi macam dia. Kalau orang tu pandai baca Quran, aku mesti cuba untuk pandai baca Quran macam dia. Kalau orang tu rajin bersedekah, aku kena cuba untuk rajin bersedekah macam dia juga, masya-Allah. Ini yang sepatutnya dilakukan. Jadi kalau tak ada rasa cemburu, apa yang masalah? Iman kita bermasalah. Okey. Kemudian, sedekah amalan utama. Ketika amalan manusia saling membanggakan diri, maka sedekah berkata, aku adalah amalan kamu yang paling utama. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu menjelaskan bahawa amal-amal itu saling membanggakan diri. Maka sedekah pun berkata, aku adalah amalan kamu yang utama. Dekat padang mahsyar nanti, ibu ayah, ketika Allah Ta'ala bentangkan amalan kita, qiyam mulai pakat bangga. Ya,
Pergi haji kita pakat bangga tuan-tuan. Semua ibadah yang kita buat ni berbangga antara satu sama lain. Tapi yang paling berbangga itu siapa dia? Ialah sedekah. Ya. Tuan-tuan, kalau qiyam mulai, pahala sampai itu je. Qiyam mulai, dapat pahala. Habis qiyam mulai, itu pahalanya. Tuan-tuan, sedekah buatnya sekali, pahalanya berkali-kali. Sedekah tu sekali. Ya, tapi pahalanya berkali-kali. Tuan-tuan, jadi mana yang tak bangganya kawan tu? Berada depan Allah Ta'ala kata sedekah akulah ibadah yang paling bangga. Sebab apa bangga? Sebab amalan yang dibuat itu hanya sekali, tapi ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala sampai menjelangnya kiamat tu. Sampai kiamat, barulah amalan sedekah kita stop. Dunia binasa, barulah amalan sedekah kita stop. Pahalanya tu. Ya. Sebab tu Nabi sebelum wafat, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, Nabi telah sedekahkan semua harta Nabi. Soalannya, berapa jumlah harta Nabi yang terakhir sebelum Nabi meninggal? Siapa tahu tuan-tuan? Duit tak bawa lah pula. Kalau duit pergi ada duit juga. Tapi bukan judi tuan-tuan. Kalau duit tu dia apa tu dia hadiah. Duit tak bawa tuan-tuan. Macam mana? Berapakah harta Nabi yang terakhir sebelum Nabi wafat? Jumlahnya tuan-tuan 7 dinar. Hari ni 1 dinar berapa harga? Hari ni 1 dinar. Saya tak simpan dinar tuan-tuan. Ada yang main dinar ke main emas ke ada? Harga 1 dinar sekarang ni, saya nak check tuan-tuan. Saya buat teka-teki tapi harga 1 dinar pun tak tahu sekarang ni Harga sedinar sekarang. Harga 1 dinar sekarang ni tinggi dah tuan-tuan. 1 dinar sekarang ni harganya 1694. Harga 1 dinar sekarang ni 1694, 1700 lah. Ya. Nabi ada 7 dinar sebelum Nabi wafat. Kalau ikut sekarang 1700 kali dengan 7. Duit Nabi yang terakhir 11,900 ringgit. Kalau ikut RM lah. Kalau RM maknanya sebelum Nabi wafat, harta Nabi yang tersisa jumlahnya 11,900 ringgit. Ya, maka 11,900 ringgit tu waktu Nabi tengah sakit tu. Nabi teringat, ya Allah, masih ada baki 7 dinar. Diarahkan untuk diambil 7 dinar tu disedekahkan. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak hisap Nabi tu ketika berada depan Allah Ta'ala tak tertanggung hisapnya. Bukan belanja sembrono. Nabi mana ada belanja sembrono tuan-tuan. Beli dekat Shopee, beli dekat Lazada, mana ada? Tak ada. Berhemah dalam berbelanja ni sebab apa? Tahu akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Ketika sakitnya Nabi tu teringat ada 11 dinar, 7 dinar. Tu ya, kalau ikut hari ni berapa? 11,900 ringgit dibagi semuanya. Masya Allah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang tersisa. Sebab apa? Sebab kalau boleh nak ringan hisapnya depan Allah Ta'ala. Ya? Ringan hisap dalam bab perbelanjaan. Tapi berat hisapnya dalam bab bersedekah. Masya Allah. Tuan-tuan macam mana? Boleh? Boleh ya? Sebelum tengah-tengah sakit tu, sayang. Kalau awak tengok saya tengah sakit tenat, ingatkan saya supaya bagi semua duit-duit saya tu. Tuan-tuan. Kalau boleh lah. Tata hisi tak ingatkan tu. Ingatkan aku tak ada duit pula ni. Jadi semuanya nak dihadiahkan. Masya Allah. Kita sekolah tahfiz kita terima tuan-tuan. Jalan apa tu? Jalan sekolah. Ya, jalan sekolah. Ya, sekolah nak pergi ke Jangidin tuan-tuan. Dan sekolah tu nak pergi ke lorong nak pergi ke surau Jangidin. Antara situlah rumah kawan tu, ya. Saya masa nak buat pasport, buat IC anak saya dekat Kuala Selangor. Ya, JPN Kuala Selangor. Dalam jalanan tu bulan Ramadan lagi tu. Ya. Ustaz dekat mana ni? Saya ni on the way nak pergi Kuala Selangor ni nak buat IC anak. Kenapa? Ustaz patah balik, Ustaz patah balik. Saya penting nak buat IC anak ni. Patah balik Ustaz. Kenapa kena patah balik? Ayah saya sakit tenat. Apa kaitan dengan saya kata? Apa kaitannya? Tak, saya nak bagi duit ayah saya ni. Okey, kalau bagi duit saya patah balik lah. Ya. Nak bagi duit dekat tahfiz tuan-tuan, takkan kita tak patah balik. Patah balik tuan. Terus rupanya tengok ayahnya, kita doa lah sikit ya, sebab sunnahnya begitu. Jumpa orang sakit tuan-tuan, doakan orang sakit. Tapi biasa pengamalan kita jumpa orang sakit, kita doa untuk orang sakit. Kalau orang sakit tu boleh bercakap tuan-tuan, boleh bercakap elok dengan kita, sedar diri, sedarlah maksudnya tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena minta dia pun doakan kita juga. Sebab apa orang sakit doanya makbul?
Orang sakit ini doanya makbul, tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala bagi kita sakit? Sebab Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita banyak berdoa. Kenapa nak kena banyak berdoa ketika sakit? Sebab ketika sakit doanya makbul. Masya Allah. Ya? Jadi tuan-tuan, kita tengok ayah, tapi ayah dia dah koma dah musuh. Ya? Jadi maknya kata, Ustaz, suami ni pernah beritahu, kata sebelum meninggal ni, mana duit yang ada bagi je semua. Bagi je semua. Ya? Ustaz kata anak-anak ni, kami tak tahu berapa duit ayah kami, tak tahu. Ya, betul kumpul. Duduk dekat ruang tamu, ayahnya mesti letak dekat bahagian dapur sikit lah. Dia kumpul anak-anak, adik-beradik semua ada ni. Ustaz, saya tak tahu. Ni baru mak saya nak beritahu ni. Ya, mak berapa mak nak bagi ni? Tahu dia sebut berapa tuan-tuan? RM30,000. Bagi cash ni. Ya, RM30,000. Terkejut anak-anak. Pakat tengok antara satu sama lain ni. RM30,000 banyak. Ustaz kata si anak, kami pun tak tahu mak dengan ayah rupanya simpan duit bawah katil. Rupanya betul rupanya. Orang kampung ni simpan duit bawah katil. Tuan-tuan, terima duit tu berapa? Duit 50 kita terima tuan-tuan, RM30,000 jumlah itu berapa? Memang betul buktinya simpan bawah katil. Mujur tak kena makan anak-anak. Tuan-tuan, mana duit yang kena makan anak-anak, tuan-tuan jangan buang tau. Pergi hantar dekat bank negara. Ya, kalau nampak 50 tu berubang, saya sini memang nampak lah not 50 tuan-tuan, bank negara akan bagi duit baru. Duit kena makanan itu dia akan ambil balik. Ya, kalau duit tu anak-anak makan banyak tuan, tinggal 50 je. Perkataan 50 je tinggal. Itu yang tuan kata kalau tuan dapat juga lah sikit katanya wallahualam ya. Tapi yang hantar duit dekat bank negara ni betul. Mana yang berubang kena makan anak, bank negara akan bagi duit baru. Macam tu ya. Tuan-tuan, 30,000 banyak bagi saya lah tuan-tuan, tak tahulah bagi tuan-tuan banyak ke tak banyak dia dibagi dekat tahfiz sebab kita tengah nak repair surau tuan-tuan ya. Jadi kita pun terima masya-Allah tak sesi aku patah balik dia tak sesi balik tuan-tuan. Jadi ada suami yang sebelum sakit tenat tu pesan pada isteri dia, kalau abang sakit nanti abang dah tak bermayar, kata duit yang kita simpan ni bagi semua pada orang yang perlukan ya. Dia maknya terfikir baik bagi dekat tahfiz. Tahfiz kita pula tengah nak repair surau, bulan Ramadan pula tuan-tuan, sempat dia bagi. 2-3 hari lepas tu ayahnya meninggal. 2-3 hari lepas tu ayahnya meninggal tuan-tuan. Tu cerita orang bersedekah last minute ni masya-Allah Sedekah last minute sebab apa? Sebab teringat apa yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada sahabat-sahabat Nabi jumpa Rasulullah cemburu dengan orang kaya yang bersedekah, sahabat-sahabat yang kaya. Macam mana bentuk cemburunya? Ya Rasulullah, kami ni solat berjemaah, orang kaya pun solat berjemaah. Kami pergi berjihad, orang kaya di kalangan kami pun pergi berjihad. Tapi bila dalam bab bersedekah, orang kaya bersedekah, kami tak dapat sedekah. Oh, macam tak adil lah. Maknanya orang kaya ni pahalanya lebih banyak daripada orang miskin. Sebab apa? Orang kaya oleh kerana ada duit boleh bersedekah. Kita yang miskin tak ada duit nak sedekah macam mana? Maka apa kata Rasulullah? Nabi nak pujuk sahabat-sahabat yang cemburu tadi ni nak jadi lebih baik daripada orang kaya. Maka apa kata Nabi? Hendaklah kalian, aku ajarkan satu amalan. Kalau kalian amalkan ni, kalian lebih kaya daripada orang kaya, walaupun tanpa melalui jalan bersedekah. Apa dia? Hendaklah kalian membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali selepas melaksanakan solat fardu. Ya, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tutup dengan tu 33 tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuan-tuan, apa ganjarannya? Kelebihannya lebih kaya daripada orang kaya yang bersedekah. Ya, wah, maknanya ada cara lain untuk orang miskin jadi kaya. Sebab tu dalam hadis disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Maknanya bukan kata sedekah ni dengan harta je. Ya. Tapi kalau dapat dekat orang yang kedekut tuan-tuan, dia guna hujah ni lah. Oh, rupanya tak payah sedekah guna harta pun tak apa. Harta dia simpan je, maka dia buat benda lain. Sebab apa? Sayang dekat hartanya pasal. Ya. Yang ada harta, sedekahlah guna harta. Yang tak ada harta, ada second choice. Pilihan kedua, apa dia? Lakukan amalan-amalan yang baik. Sebab semua amalan yang baik itu juga merupakan sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda yang ma'ruf, yang baik adalah sedekah. Ya. Maka kenapa dalam bab sedekah ni keutamaannya pada harta? Sebab apa? Sebab harta ni benda yang paling kita sayang.
Harta ni tuan-tuan, benda yang paling dicintai, disayangi oleh orang yang mengumpulkannya. Yang jenis kumpul harta, wah, dia akan berkira tuan-tuan. Ya, berkira nak bagi tak nak bagi tak nak. Sebab tu apa kata Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum sampai kepada peringkat kebaikan lagi sehinggalah kalian menafkahkan sesuatu yang paling kalian sayang. Apa yang paling kita sayang itu yang kita sedekahkan. Tu ada cerita dekat dekat apa tu satu tempat tuan Pak Kiai tu, dia bersedekah. Oh, bukan bersedekah, dia ceramah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pak Kiai ni datang ceramah, dia bawa orang rumah dia sekali. Dia rumah kat belakang dengar, masya-Allah suami aku ceramah, seronok ah. Isteri ni dengar, seronok tuan-tuan dengar suami berceramah. Ya. Suami cerita apa? Cerita pasal kalian belum sampai kepada peringkat kebaikan sehinggalah kalian menafkahkan sesuatu yang paling kalian sayang. Wah, isteri ni cuba nak amalkan apa yang suami sampaikan. Tuan-tuan, Pak Kiai itu pergi pasar. Pagi-pagi pergi pasar. Ya, beli barang dapur lah. Adalah orang datang ketuk pintu rumah Pak Kiai ni kata, minta sedekah. Kawan tu tak tahu yang itu rumah Pak Kiai. Minta sedekah sebab anak nak operation. Minta duit. Orang rumah kata, alah nak bagi duit suami dah bawa keluar. Teringat suami ceramah ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai peringkat kebaikan melainkan sedekah benda yang paling kita sayang. Dia pun fikir apalah barang yang suami aku sayang. Dia tak fikir apa yang barang yang dia sayang. Si isteri ni tak fikir apa barang yang dia sayang. Dia fikir apa barang yang suami aku paling sayang. Jubah imam. Pak Kiai tu kalau ceramah tuan-tuan dia mesti pakai jubah imam. Jubah kod imam Sini tak ada. Tak ada sini Ada jubah imam tuan-tuan. Jubah imam tu harga mahal tu Saya waktu jadi imam tu dapat juga sempat juga lah buat tuan-tuan. Daripada harga 600 dapat 400 ringgit. Kod tu memang dia berapa lapis, berapa layer tu tuan-tuan. Tapi tak panas pun Jadi berapa layer tuan-tuan, kita dapat harga 400 ringgit. Daripada 600 tu. Masya Allah. Itu pun dah kira gah tu. Pakai tu tuan-tuan, bila jadi imam suara automatik jadi sedap. Sebab apa? Dia aura dia kan. Aura dia lain macam ni. Masya Allah Tuan-tuan, isteri tu terfikir apalah benda yang paling suami aku sayang. Dia teringat, jubah tu. Jubah yang suami dia selalu pakai pergi ceramah. Tuan-tuan, dia ambil jubah tu bagi dekat pakcik tu. Nah, jual jubah ni, ini mahal jubah ni. Ini harta yang paling suami aku sayang. Jual ni, kemudian duit tu buatlah belanja untuk operation anak. Seronok kawan tu. Pak Kiai tu balik-balik daripada pasar, isteri tu lupa nak beritahu yang kata jubah tu dah kena jual. Bukan kena jual, dah bagi dekat orang. Malam tu suami tu nak ceramah. Cari jubah tak jumpa. Bukan cari butang baju tuan-tuan Yang kalau cerita P. Ramlee tu cari butang baju Cari jubah tak jumpa. Sayang, jubah abang mana? Yang abang sayang tu. Nak pergi ceramah ni. Kalau tak pakai jubah tu ceramahnya lemau tuan-tuan. Lemau ceramahnya, bunyi tak sedap Dia pun tak semangat sangat. Kata si isteri, bang, sayang teringat abang ceramah hari tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Isteri pula ceramah kat suami ni. Jadi pagi tadi ada orang minta sedekah. Dia teringat ceramah abang tu belum sampai pada peringkat baik ni sehingga kita menafkahkan sesuatu yang paling kita sayang. Sayang terfikir apa yang barang paling abang sayang? Jubah tu. Maka sayang dah bagi dah dekat orang tu. Apa kata suami tu? Yang kau amal macam tu kenapa? Suami tu tegur. Aku ceramah ni bukan untuk aku amal. Aku ceramah ni untuk suruh orang lain beramal. Lah rupanya itu pula Rupanya suami tu ceramah bukan sebab dia nak beramal. Sebab dia nak orang lain yang beramal pasal tu. Masya Allah. Rupanya isteri pun teramal juga amalan tu tuan-tuan Yang syoknya barang yang disayangi oleh suami tu yang disedekahkan. Masjid Asy-Syarif, tahfiz kita pernah terima tuan-tuan. Sebentuk cincin. Lepas tu kuliah subuh. Lepas tu tahfiz kita perlukan apa saya tak ingat lah. Kami ni kalau waktu tahfiz terdesak je baru minta sumbangan. Kalau selagi mana boleh cari dana yang ada, guna dana yang sedia ada, aset yang ada kita gunakan kan. Di hari tu tak apa, saya tak ingat lah bermasalah. Tapi tengah tak ada duit lah. Kebetulan ceramahnya kat Masjid Asy-Syarif kuliah subuh. Dia kata siapa ibu-ibu, ayah-ayah yang nak bersedekah dia lalukan. Dia lalukan. Yang mana tak buat duit, yang mana ada cincin, ada gelang, subang tu boleh bagilah ibu-ibu kat belakang tu. Rupanya lepas habis ceramah, pakcik tu, Ustaz jumpa dekat belakang. Kan tirai kat belakang Masjid Asy-Syarif tu. Saya pun pergilah. Pergi tu, isteri tu pasing dekat suami tu, sampai tu salam dengan saya. Saya rasalah sebentuk cincin. Kata si isteri tu, Ustaz, cincin ni cincin pertunangan kami. Dahsyat tuan-tuan.
perempuan isteri kalau sayang kat suami, cincin bertunang dulu, belah rotan tu tuan, disimpan lagi. Kan ustaz ambil lah. Betul ke ni makcik? Lah, ustaz kan yang minta tadi. Kan ustaz yang minta, ambil lah. Tuan-tuan, memang kita tahfiz kita simpan aset emas. Kita simpan tuan-tuan, tengah tahfiz tak ada duit, kita arhanukan. Arhanukan dapat duit tuan-tuan, buat belanja apa-apa yang patut pada waktu tu, kita tebus balik, simpan balik aset emas tu. Ya. Jadi biasa kita buat begitulah. Nasihat ada beberapa orang kawan-kawan yang lain lah tuan. Jadi cincin emas tu kekal lagi tu. Jadi kita pun, saya buat modal ceramah lah antara. Saya kata, Muslimat ni Masya Allah, kalau nak bersedekah, peluang sedekah cukup banyak. Duit tak bawa tak apa. Kat badan dia, kat jari tuan-tuan, nilai tu cukup tinggi tu. Dia selamba je buka cincin tu. Buka cincin dibaginya Masya Allah. Kita tuan-tuan boleh bagi cincin emas. Cincin pakai tu pun tak laku. Batu pun batu tipu tuan-tuan. Batu cincin tu pun batu tipu Masya Allah. Perempuan ni senang sedekah. Tapi lepas tu dia minta cincin baru dengan suami, saya tak tahulah. Takut dia minta cincin, bang, cincin tunang dah tak ada, beli yang baru. Kalau beli baru tu, suami bagi tu rezeki lah tu Masya Allah. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang mengadu pada Rasul, Nabi ajar begitu amalannya. Ya. Rupa-rupanya dia orang pakat tak nak beritahu orang kaya. Rupanya orang kaya tu lah sekali tahu juga tentang amalan berzikir lepas solat ni. Tak Nabi sebut. Ya. Jadi macam mana ada orang kata lepas solat tak ada zikir? Bukan tak ada zikir, dia orang kata tak ada zikir ramai-ramai. Ada yang beralasan lepas solat ni tak ada zikir ramai-ramai. Nabi suruh sahabat-sahabat yang datang ramai-ramai tu, yang datang jumpa Nabi tu bukan seorang, ramai tuan-tuan. Ramai yang jumpa Rasulullah yang mengadu tentang hal orang kaya bersedekah. Nabi kata hendaklah lepas solat fardu kalian berzikir subhanallah 33 alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi suruh orang berzikir ni. Ramai-ramai tu suruh berzikir. Tuan-tuan, maknanya apa? Adalah amalan tu. Adalah amalan tu. Ya. Mungkin cuma tidak lead, imam tak lead lah. Tapi nak menafikan terus kata berzikir ramai-ramai bid'ah. Ya Allah, tergamak kita tuan-tuan. Tergamak ke kata bid'ah tuan-tuan. Ya. Yang akhirnya apa orang buat? Lepas solat tu cabut. Ya. Kalau kau tak nak berzikir jemaah, berzikirlah seorang-seorang. Tak, berzikir seorang pun tak nak. Tu cabut, tu cabut. Itu apa pula nak dihukumkan? Lepas berzikir boleh pula buka handset. Tu apa pula nak hukumkan? Kalau disebut nama Allah Ta'ala lepas solat itu pun dianggap bid'ah. Takkan lepas solat buka handset tak boleh dikatakan tidak bid'ah. Tuan-tuan, sebut ini masalah tu ya. Ya akhirnya orang kaya ni rupanya dapat tahu. Yang kata ada amalan yang lebih kaya daripada orang kaya. Orang kaya tu pun nak beramal juga. Maka mengadu balik orang miskin-miskin ni dia hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, yang kaya-kaya tu pun amalkan juga apa yang kami amalkan tu. Macam mana ni? Macam mana? Tuan-tuan, itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada mana-mana hamba yang terfikir ataupun terpanggil untuk beramal. Ya. Baik, insya-Allah akan datang. Dalam bab ini, ibu-ibu, ayah-ayah, ada beberapa hadis daripada Rasulullah yang menceritakan tentang bagaimana kreatifnya dalam bab bersedekah. Bersedekah ni pun kena kreatif juga insya-Allah. Akan datang kita akan sentuh insya-Allah. Wallahu alam. Berapa yang saya kongsikan pada hari ini, Allah Taala bagi kefahaman kepada saya untuk saya mengamalkannya dan mudah dapat kita beramal bersama insya-Allah. Tuan-tuan, hari ini ada satu himpunan besar-besaran dekat Kuala Lumpur, Kedutaan Amerika Syarikat tuan-tuan. Ya, sebab apa? Protes setahun ya pembunuhan umat Islam yang berada dekat Gaza. Dah setahun dah tuan, pejam celik dah setahun. Kan? Sedar tak sedar tuan-tuan, dah ramai dah saudara mara kita, mak dengan ayah, anak-anak, putera-puteri kita kena bunuh dekat sana tuan-tuan. Ya. Jadi ada yang di antara rakyat Palestin, rakyat Gaza ni diletakkan dalam bangunan, dikumpulkan ramai, diletupkan, diruntuhkan bangunan tu, masya-Allah. Kes rogol-rogol tu biasalah. Kes rogol tu biasa. Ada apa tu puteri-puteri kita dekat sana, anak-anak perempuan kita dekat sana yang dirogol. Dirogol tuan-tuan, masya-Allah ya. Jadi polis-polis Israel Zionis tuan-tuan digelakkan. Akhirnya baru ni tuan-tuan, tentera Zionis daripada rakyat India pula tuan. Dia pula yang kena rogol. Dia orang India datang ke apa tu sana untuk tolong tentera Zionis tuan-tuan. Last kali dia pun rogol. Waktu orang yang kena rogol dia gelakkan. Waktu dia kena rogol, dia laporkanlah dekat tribunal Yahudi sana tu. Tuan-tuan, tu. Cerita ni tuan-tuan cukup tragis. Bila akan selesai perkara ni? Wallahualam. Ya, hari ni ada himpunan besar-besaran. Tuan-tuan yang berkelapangan nak pergi, boleh pergilah insya-Allah ya. InsyaAllah sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bebaskan Al-Aqsa
daripada cengkaman Zionis, dan Allah Ta'ala berikan keamanan kepada saudara-saudara kita kat sana insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli Islam wa a'izzal muslimin. Allahumma shalli ikhwana al-mujahidi wal mustad'afina fi Palestin wa khususan li ahli Gazzah wa Rafah wa khususan li ahli Yaman wa khususan li ahli Suriah wa khususan li ahli Iran وخصوصا في كل مكان وفي كل زمن. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.